Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung pada kata muallif rahimahullah pada masalah yang disebut syarih membawa pada kita masalah wala yadurru sulul jawfi nahwu ghubari tariq wala yadurru, tidak ada mudarat, yakni tidak batal puasa. Usulul jawfi nahwu, sampai akan rongga itu oleh. Nahwu jadi fa'il bagi masdar wusul. Idhafah masdar kepada maf'ul. Ay wusulu nahwu ghubar al-jawfa, sampai ke dalam rongga, sampai seumpama debu tanah ke dalam rongga. Wa gharbalati ad-daqiq, dan juga habuk-habuk tepung. Wa in amkanahu ijtinabu dhalika, walaupun mampu dia menjauhi demikian itu bi atbaqil fami, dengan menutup mulut, au ghairihi, dan seumpamanya, lima fihi minal masyaqqati syadidah, kerana pada perbuatan itu masyakkah yang bersangatan kalau kita nak suruh tutup mulut rapat itu. Bahkan kata musannif, tak batal itu juga balau fataha fahu amdan, kalaulah dia buka mulutnya dengan sengaja, hatta wasala dhalika ila jawfihi, sehingga dia sampai demikian itu kepada dalam rangganya, lam yuftir, itu tidak batal juga. Walau jama'a riqahu, kalaulah dia menghimpunkan air liurnya, wabtala'ahu, dia himpun air liur dalam mulut, lalu dia pun telan sekaligus, lam yadurra, juga tidak mudarat, tidak batal. Okay. Kita turun kepada kata muhasyir rahimahullah, amdan. Kalau seorang itu dia membuka mulutnya dengan sengaja. Buka mulut dengan amdan. Qauluhu amdan ay li ajlil wusul. Sengaja buka mulut, tujuan untuk masuk, tujuan untuk sampai debu-debu tersebut. Thumma hasala al-wusul, kemudian terhasil sampai debu tersebut dalam rongga. Ba'da dhalik, selepas daripada dia buka mulut. Bi ghairi fi'lihi, tapi bukan dengan perbuatannya. Sampai bi ghairi fi'lihi, tanpa perbuatannya. Jadi apa dia buat? Dia hanya buka mulut, debu tu masuk bukan dengan perbuatannya. Maka hukumnya tidak batal lah. La yadur. Atas tadi tak batal. Okey, habis. Adapun amma law sara ba'da fathi famihi, adapun kalau jadilah selepas dibuka mulutnya, yatalaqqafu bihil ghubara, dia yatalaqqah ni makna dia telang, dia memakan ghubar, debu tu. Talaqqah ni makna dia buka mulut, dia pun ngap. Yatalaqqah ni ibtala'a, telang dan ngap, faham? Dia mulut dia buka, lepas tu dia pun ngap. Dia mengap mana makan lah. Macam Pac-Man tu. Dia makan. Pak, dia makan. Minal hawa, dia pun memakan debu daripada hawa, daripada udara. Dia bukan sekadar buka mulut. Dia buka dan dia ada perbuatan makan tu. Dia pun buka dan dia pun ngap. Dia pun mamah fa innahu yadur, itu mudarat. Beza. Tadi dia hanya buka mulut. Buka tu sengajalah. Batal ke tak? Tidak batal kalau termasuk debu. Sekarang ni dia sengaja nak memakan dan memasukkan debu tersebut. Fa innahu yadur, maka hukumnya mudarat. Bila mudarat, maka batal puasa. Ibnu Hajar dan Syarah Ubab. Qauluhu hatta wasala dhalika, sehingga sampai demikian itu. Apa demikian itu? Ay nahwul ghubar, seumpama debu itulah. Lam yuftir, tidak batal, tidak berbuka seseorang, maknanya tidak batal puasanya. Wa in kathura, walaupun banyak. Walaupun apa yang masuk dalam mulut itu banyak. Intaha, daripada syarah manhaj, iaitu Fathul Wahhab. Qauluhu lam yadur, tidak mudarat. Ay haitsu kana tahiran sirfan. Ni mana ni? Ini masuk pada katanya lau jama'a.
walau jama'a riqahu, kalau dia himpunkan air liur dia, wabtala'ahu, dan dia telang tu, lam yadurra, tidak mudarat, mana tidak batal puasa. Tak batal itu lam yadurra ay haitsu kana tahiran sirfan, kalau air liur itu suci semata. Makna dia itu air liur sahaja, suci. Dan dia itu suci, semata-mata suci, makna tak bercampur dengan benda lain. Kalau air liur itulah yang dihimpun dalam mulut, tiba-tiba lepas kemar mulut, dia pun telan. Tak ada masalah. Okey, dia kait dengan tahiran sirfan tu. Bi khilafi batila'ihi mutanajjisan, berlainan kalau dia telan air liur, ai hala kaunir al-riq mutanajjisan, hal keadaan air liur itu kena najis. Air liur dia itu kena gusi yang berdarah atau bercampur dengan benda najis, gusi dia berdarah. Dia pun kumpul air liur tu bercampur dengan darah gusi. Au mukhtalitan bi ghairihi, ataupun air liur dia itu bercampur dengan yang lain. Air liur itu bercampur dengan rasa manis gula. Au ini lain ni. Makna hak ni batal bi khilafi. Jawabnya belakang, ataupun jawabnya mafhum lah, lam yadur, maka bi khilafi fa innahu yadur. Mudarat kalau air liur dia bercampur dengan najis atau bercampur dengan benda lain. Sebab itu didatangkan qaid tahiran, satu, sirfan, semata-mata air liur. Au mukhtalitan bi ghairihi, atau air liur dia itu bercampur dengan yang lain. Campur dengan benda lain, benda asing. Au ba'da khurujihi la ala lisanihi, ataupun selepas keluarnya air liur tidak di atas lidah. Air liur tu keluar daripada mulut. Keluar pada mulut pada had zahir, lalu ditelang balik, itu batal. Keluar itu la ala lisan, keluar bukan di atas lidah, makna bukan keluar atas lidah. Kalau air liur atas lidah, air liur kita ada atas lidah, kita buka mulut, kita keluarkan lidah, jadi air liur tu terkeluar sekali lah, sebab lidah itu duduk luar. Hak tu kalau kita telang air liur atas lidah tu kita tarik balik dalam mulut, kita telang, tu tak batal. Sebab tu dia kata ataupun keluar ba'da khurujihi, selepas keluarnya air liur, yakni keluar daripada had mulut, la ala lisani, tapi bukan di atas lidah. Kalau atas lidah tak batal, tak batal. Dia keluar walau ala humrati syafataini, walaupun keluar itu ada di atas merah dua bibir. Air liur dia keluar pada zahir kawasan mulut, iaitu apa? Merah bibir tu. Merah bibir, kawasan bibir hak luar tu, hak merah itu. Ni bukan mesti merah ini, ghalib lah. Ada orang bibir tak merah. Ada orang bibir hitam ke. Orang isap rokok ke bibir tak apa merah lah. Hak tu bukan. Contoh lah ni, merah bibir. Merah bibir, air liur tu keluar pada bibir kawasan luar, dia pun sedut balik. Sedut balik. Hak tu tak boleh. Itu tidak boleh. Kerana apa? Kawasan luar bibir itu dikira had zahir dah. Lain di atas lidah. Lidah tak apa. Air liur atas lidah, kita keluarkan lidah, kita jelir lidah, kita tarik balik lidah, masukkan balik, kita telang air liur atas tu, itu tidak ada masalah. Boleh jelas Intaha Syekh Madabiri. Waktu khilaf bi khilafi. Itu lain pada masalah itu, kerana masalah tadi batal. Batal kalau bercampur dengan najis ataupun bercampur dengan benda lain. Qauluhu la ala lisani, katanya bukan di atas lidah. Atas lidah tak apa. Amma law akhrajahu alaihi, adapun kalau seorang itu keluarkan air liur di atas lidah, thumma raddahu, kemudian dia kembalikan lidahnya, wabtala'ahu, dan dia telan air liur dia. Dia air liur di atas lidah, dia pun jeler dan keluarkan lidah, kemudian dia telan air liur tu, lam yuftir, tidak membatalkan puasa, kama fi syarhi Muhammad Ramli, sebagaimana di atas syarah Muhammad Ramli. Okay. Jadi lidah itu kerana asalnya daripada dalam, dihukum dalam jugalah. Dihukum dalam walaupun dikeluarkan lidah tersebut. Okay. Kemudian kata syarih lagi, wa tukrahu al-mubalaghatu
fil madmadati wal istinsyaqi lis-saimi. Dan makruh berlebih-lebihan pada berkomor dan juga istinsyak, memasukkan air dalam hidung lis-saimi, bagi orang berpuasa. Maka tafri'nya falau sabaqa ma'ul madmadati, maka kalau terdahulu oleh air berkomor-komor, makna terdahulu ni makna tertelang lah, mendahului oleh air berkomor-komor ataupun air masuk air dalam hidung itu ila jaufihi, masuk ke dalam rongganya. Kalau dia air berkomor atau air masuk dalam hidung, dia termasuk dalam rongga. Lam yuftir, tidak membatalkan, illa in balagha, jika kecuali dia itu melampau, berlebih-lebihan. Dia berlebih-lebihan pada berkomor dan juga masuk air dalam hidung. Tapi kalau dia buat benda hak biasa, hak sunat, tiba-tiba sabaqa ma'ul madmadah, terdahulu masuk ataupun termasuk air itu dalam rongga, itu tidak batal puasa, tidak membatalkan. Lagi, bila kecuali illa in balagha, kecuali dia tu bersangat tang, bersungguh-sungguh, melampau-lampau pada berkomor dan juga masak air dalam hidung. Au kana dhalika min ma'il marrati rabi'ah, ataupun air itu daripada air yang kali keempat, basuhan kali keempat. Ia sunat basuh 3 kali, dia basuh 4 kali. Begitulah juga kalau masuk pada air basuhan keempat, batal. Lagi pula wahwa, hal keadaan dia dalam sumur tadi, wahwa dzakirun lis-shaum, dia ingat dia sedang berpuasa, maka hukumnya batal. Lawan bagi lam yuftir, hukumnya batal lah. Kalau dia mubalaghah, dia pada madmadah dan istinsyak, ataupun dia pada basuhan yang keempat, basuhan yang tidak sunat. Kata Muhasyi, qauluhu falau sabaqa ma'ul madmadati ila akhirih, ai sawa'un kana liwudu'in, sama ada air berkomor-komor atau masuk air dalam hidung tu kerana tujuan wuduk, au ghuslin, ataupun kerana mandi, min haidin au nifas, mandi haid atau mandi nifas, au janabatin, atau mandi janabah, au min ghuslin masnun, ataupun mandi sunat sekalipun, tak kira. Kenapa dalam mandi kan sunat berkomor-komor juga? Perkara yang sunat masa wuduk, sunat juga masa mandi, dan juga mandi-mandi sunat. Maka sama ada berkomor dan masuk air dalam hidung tu masa wuduk atau masa mandi, mandi wajib atau mandi sunat. Kalau dia buat dengan keadaan yang tidak mubalaghah, hukumnya kalau termasuk sabaqa, maka tidak batal. Habis. Wa minhu, daripada kalam ini difaham, yu'khadhu ay yufhamu, difaham, annahu law ghasala udhunaihi, kalau dia basuh kedua telinganya, fi ghuslil janabati, pada mandi janabah, wa nahwihi, dan seumpamanya, fasabaqal ma'u ilal jawfi, maka masuklah air ke dalam, termasuklah kita kata, maka termasuklah air ke dalam rongganya, minhuma, daripada keduanya, daripada uzunai uzunaihi, maka la yuftir, tidak batal juga. Faham pada situ? Tadi dia bagi contoh komor dan masuk air dalam hidung. Telinga pun rongga terbuka. Samalah. Kalau mendahului air masuk dalam rongga daripada telinga, maka tidak batal juga. Itu dipahamnya. Wala nazara ila imkani imalati ra'si, dan tidak perlu ditilik. Tak perlu ditilik kepada mungkin mampunya dicondongkan kepala. Orang kata dah masa masuk air dalam telinga, kan boleh kita masukkan dengan cara dicondongkan kepala, disengitkan kepala. Macam kita sebut sebelum ni lah, cara yang paling eloknya, air itu diletak dalam tapak tangan kita, lepas tu kita telengkan, kita teleng lah panggil, telengkan muka kita, lepas tu tekukkan air dalam tapak tangan pada telinga, pada telinga kita, buat gitu. Nampak? Jadi itu cara paling molek, buat gitulah. Maka
Kalau sempat lagi kita buat contoh lah. Ataupun siapa-siapa nak buat demo boleh. Gitu. Dia kata tidak batal lah. Dan tidak perlu diperhatikan, dilihat kepada boleh mampunya dicondongkan kepala. Sekira-kira la yadkhulu syai'un, tidak akan masuk sesuatu pun daripada air itu, li'usrihi. Tak perlu pandang ni ilah kepada la nadhara. Li'usrihi. Kerana suka. Bukan nak condong. Condong perlu condong ke? Tak ada syarat condong. Jadi tak perlu lihatlah bahawa nak perlu boleh dicondongkan kepala. Tak. Hukumnya kalau masuk dengan cara tidak mubalaghah pun, hukumnya tidak batal. Okey. Habis. Kemudian kata Muhasyi lagi. Wayam bagi dan sayugia kama qalahul Azra'i, sebagaimana berkata oleh Imam Azra'i, annahu law arafa min adatihi, kalau dia tahu daripada adat kebiasaannya, annahu yasilul ma'u minhu ila jawfihi, bahawa akan sampai air daripadanya kepada rongga itu, au dimaghihi, ataupun kepada dalam otaknya, bilin rimasi, dengan cara menyelam. Ini rimah ni selam. Wala yumkinuhu taharruzu anhu, dan dia tidak mampu nak menjaga diri daripadanya. Dia tak mampu nak menjaga diri daripada masuk air itu. Dia tak ada penutup telinga ataupun hidung seumpamanya. Dia tahu adat dia, kalau dia selam, dia menyelam, air akan masuk dalam rongga dia. Itu pada kebiasaannya. Kata Imam Azra'i, sayugia apa dia? Yang bagi annahu yahrumu alaihi al-rimasu, haram ke atasnya menyelam. Sayugia dia tak payah menyelam. Wa yuftiru qata'an, dan jadi batal dengan qat'i. Tak batal secara qat'i, secara putus. Tak kira ada kait tak ada kait ke, hukumnya dia batal juga. Sebab apa? Sebab dia tahu dah kalau dia menyelam, dia tak boleh pasti akan masuk air dalam rongga. Dia tak boleh nak jaga daripada dia masuk air, maka batal. Kemudian kata Muhasyi, na'am. Na'am ni istidrak lah. Kalau kita nak terjemahnya makna namun. Kalau terjemah na'am tu betul, kita bahasa sekapunya, betul lah begitu. Namun mahalluhu, tempat demikian hukum demikian itu, idza tamakkana minal ghusli la ala tilkal halati, kalau dia mampu, dia mungkin, dia boleh untuk mandi, la ala tilkal halati, bukan di atas, mampu mandi bukan di atas keadaan tersebut. Dia boleh mandi banyak cara lagi, tak mesti menyelam. Dia boleh banyak cara mandi. Idza tamakkana minal ghusli, jika dia mampu untuk mandi, la ala tilka halah, tidak atas keadaan itu. Waktu yang kalau dia pergi mandi juga jadi batal tu. Jadi tempat hukum jadi batal yuftiru qata'an tu, kalau dia tak ada banyak cara nak mandi, tapi dia mandi dengan menyelam juga, dia tahu dah bahawa kalau menyelam tu jadi batal lah puasanya kerana masuk air. Okay. Wa illa, jika tidak, bi alam yumkinhu minal ghusli illa ala tilkal halati. Jika tidak, dengan bahawa dia tak mampu nak mandi kecuali dengan cara menyelam je. Tak ada tempat lain, gayung tak ada, tu tak ada, cara dia nak mandi menyelam je. Ataupun air sikit, ada 2 kolah cukup-cukup, atau satu tepayang besar, dia nak guna, kalau dia cedok keluar, air tu habis, dia terpaksa masuk dalam tu. Ada cara tu saja. Fala yuftiru fima yadhhar, maka tidak akan membatalkan puasa pada pandangan yang zahirnya. Makna zahirnya, kalau keadaan tu saja boleh, maka tak batal lah. Intaha syarah Muhammad Ramli. Habis. Kemudian kata Muhasyi lagi, qauluhu lam yuftir. Kalau terdahulu air berkomo-komo dah masuk air dalam hidung, maka tidak batal. Lam yuftir, tidak batal. Ai in ajaza an ihtibasihi, kalau dia lemah untuk menghalangnya, untuk tahan dia. Dia tak mampu tahan. Kalau dia boleh elok daripada masuk air, wajib dia elok lah. Tapi dia tak boleh tahan, termasuk
air dalam air dia termasuk dengan cara berkomor-komor ataupun air dia masuk ketika masuk air dalam hidung. Wa kadza la yabtulu shaumuhu min ma'in wada'ahu fi famihi. Dan begitulah juga tidak batal okey, jadi wa kadza la yabtulu shaumuhu, demikianlah juga la yabtulu shaumuhu, tidak batal puasanya, min ma'in wada'ahu fi famihi, kerana sebab ni min sababiyah lah, min sababiyah, min sababiyah, tak batal puasa dengan sebab air wada'ahu fi famihi, yang dia letakkan dalam mulut, linahwi tabarrudin, kerana seumpama nak menyejukkan diri, au daf'i atashin, atau nak menghilangkan rasa dahaga. Dia letak air dalam mulut, dia tak telang ni, dia letak dalam mulut sahaja. Tujuan apa? Kerana nak menyejukkan ataupun nak menolakkan rasa dahaga. Maka fasabaqahu minhu syai'un ila jawfihi, maka terdahulukan sebahagiannya daripadanya itu sebahagian ke dalam rongga. Makna termasuklah sebahagiannya ke dalam rongga. Tengah duk tok dalam mulut, termasuk sebahagian air dalam rongga. Walau binahwi utasin, walaupun dengan seumpama utasin, seumpama dia itu bersing. Tengah tok air dalam mulut, bersing. Bila bersing, tak? Air tertelang sikit. Tertelanglah air tu, maka hukumnya apa dia? Kadza la yabtulu. Begitulah juga tidak batal. Hukumnya tak batal. Okey. Bi khilafi, berlainan, lain keadaannya, ma law sabaqahu ma'u ghusli tabarrudin. Ma'u ghusli tabarrudin. Lain kalau termasuk ke dalamnya oleh air mandi untuk sejuk-sejuk. Mandi untuk tujuan menyejukkan badan. Kalau seorang tu mandi dengan tujuan menyejukkan badan. Tujuan menyejukkan badan. Tiba-tiba air mandi itu termasuk. Termasuk ketika berkomor-komor dan seumpamanya itu termasuk ke dalam rongganya. Maknanya termasuk bukan sengajalah. Hak ni hukumnya batal. Tadi la yubtilu bi khilaf. Hak ni batal. Intaha Syekh Qalyubi dan juga Madabi. Ini kalau kita perhati ni nampak macam serupa. Tadi masalah yang pertama seorang itu letak air dalam mulut. Tujuannya tak nak menyejukkan badan. Tiba-tiba tertelang air. Tak batal lah ya betul. Yang kedua ini, orang itu dia mandi untuk menyejukkan badan. Tapi tiba-tiba tertelang air. Hukumnya batal. Nampak? Ini pelik juga. Tapi ada beza sikit je. Nampak? Ada beza sikit. Ana tanya Syekh Sa'ud, dia kata bezanya macam mana? Ini juga menarik ni. Ini perlu kepada fiqh dan kefahaman ni. Kalau kita tengok sekali macam tak nampak. Bezanya kerana mandi untuk tabarrud ini, mandi untuk sejuk, yang menyejukkan badan masa mula puasanya hukumnya harus. Hukumnya ada hajat lah. Orang itu mandi tujuan nak menyejukkan badan. Hukumnya itu hajatun mu'tabarah. Mandi untuk tujuan sejuk. Jadi dia nak sejuk badan dengan cara mandi. Okey. Sejuk badan cara mandi. Tiba-tiba kenapa dia pergi masukkan air dalam mulut? Hak tu yang jadi batal masalah ni. Lain dengan dia nak menyejukkan badan dengan cara masuk air dalam mulut. Okey. Menyejukkan badan dengan cara masuk air dalam mulut itu hajah mu'tabarah juga. Tapi bila hajah tu lahir daripada hajatul mu'tabarah, benda yang berhajat, benda yang diiktiraf syarak, termasuk hak tu tak batal. Nampak? Jadi hak masalah pertama tadi, apa dia? Dia hajat tabarrud dengan cara idkhalul ma'. Idkhal ma'
ilal fam. Ini benda yang halus dakik ni. Yang kedua, dia dengan cara tabarrud dengan ghusli. Dengan cara mandi. Maka hak ni tujuan dia nak sejuk badan ialah dengan cara masukkan air dalam mulut. Maka hajat untuk sejuk badan ni hajat yang diterimalah. Hajatun mu'tabarun, tak ada masalah. Okey, tiba-tiba termasuk. Okey. Maka hukumnya tak batal. Hak ni dia nak sejuk badan dengan cara mandi. Maka mandi sajalah. Tiba-tiba dia pergi koma pula. Itu masalahnya. Dia nak sejuk badan dengan cara mandi. Kalau mandi saja dah. Saja-sajalah mandi. Mandi saja dah lah. Tiba-tiba bukan dia buat mandi saja. Dia pergi masuk air dalam mulut pula. Masuk air dalam mulut tiba-tiba tertelang. Situ yang bezanya itu. Bi khilafi ma law sabaqahu ma'ul ghusli tabarrudin. Lain cerita kalau mendahulukan dia oleh air, termasuk air mandi kerana bersejuk-sejuk. Intaha Syekh Qulubi dan Al-Madabiri. Nampak? Jadi kalau kita tengok apa? Kalau tengok sekali ni memang kita tak faham lah. Tu kita rujuk kepada ana rujuk kepada Syekh Sa'ud. Rupanya itu memang betul lah dari segi ini berhajat kepada kefahaman dan juga fiqh yang mendalam ni. Beza dua masalah ni halus sangat. Okey. Qauluhu illa in balagha, kecuali jika dia itu balagha, dia melampau, dia berlebih-lebihan pada berkomor dan masuk air dalam hidung. Ai fayadurru, maka mudarat. Hina idzin, ketika itu. Ai hina idz balagha, ketika dia bersangatan, mubalaghah. Itu mudarat itu qaid dia malam yakun li izalati najasatin, selagi mana bukan untuk menghilangkan najis bifamihi, pada mulutnya. Nampak? Mubalaghah jadi mudarat, jadi batal tu kalau tak berhajat kepada mubalaghah. Adapun kalau itu kata selagi mana tidak berhajat untuk menghilangkan najis pada mulut. Wa illa bi an yakuna li izalati najasatin bifamihi. Kalau tidak, dengan bahawa berhajat dia kepada mubalaghah itu untuk hilangkan najis pada mulutnya, fala yadurru, maka tidak mudarat. Sebab apa? Sebab hilang najis itu qasdun mu'tabarun syar'an. Qasad yang diiktiraf pada syarak. Syarak suruh kita bersih mulut pada najis. Jadi kita pun bersih-bersih mulut dan kita bersungguh bersih mulut. Sebab kita bersih mulut tu kerana hajat dan juga qasad yang syar'i, yang syarak suruh. Maka tiba-tiba tertelang, itu tidak masalah. Maka mubalaghah pada bersih najis dalam mulut jika tertelang air tidak membatalkan puasa. Adapun mubalaghah tanpa ada hajat, seumpama bersih mulut seumpamanya, saja-saja koma ataupun nak koma untuk ambil wudu itu, mubalaghah pada itu, maka itu membatalkan puasa. Intaha Syekh Sulaiman Bijirmi alal Khatib. Qauluhu minal marratir rabi'ah. Begitulah juga batal kalau masuk air, termasuk air daripada basuhan yang keempat. Ai yakinan, basuhan hak keempat yang yakin. Maknanya dia yakin dah basuh kali pertama, kedua, ketiga. Maka yang keempat tu dia basuh itu, yakinlah basuhan tu kali keempat, tiba-tiba tertelang pada kali keempat baru batal. Kalau tak yakin, contohnya 3 ke baru 2, hak tu tak apa tu. Jadi syarat tu basuhan keempat yang dengan yakin. Li'annaha, kenapa jadi batal tu? Li'annal marrah ar-rabi'ah bid'atun makruhah. Basuh 4 kali lebih pada 3 itu, basuhan kali keempat itu bid'ah yang makruh. Perbuatan tu makruh. Makruh dari segi hukum asal, tapi kalau guna air yang wakah itu jadi haram lah pula, kerana sebab air itu air musabbal, air yang wakah. Tapi dari segi perbuatan melebihkan basuhan tu, hukumnya asal ialah makruh, bid'ah yang makruh. Intaha Syekh Muhammad Ramli. Qauluhu wa tajibul kafarah. Sekarang ni nanti malam insya-Allah kita masuk tajuk baru dah. Tajuk batal puasa dan berkaitan dengan kafarah orang yang membatalkan puasa. Wallahu taala a'lam. Okey, ada soalan?